Baik, semua dah masuk, boleh dengar. Okey, kita akan menceritakan satu topik yang memang kebiasaannya kita dah pernah dengar, tetapi kita jarang ambil perhatian yang serius. Sila ambil nota sebab saya nak bagi sedikit resepi ataupun cara-cara. Mungkin anda dah pernah dengar, tetapi tak salah kalau kita ulang balik sikit ya. Sebenarnya benda tu beroverlapping, cuma nak diberi peringatan. Semoga daripada anak-anak lagi, kalau you ada anak yang dah dewasa lagi, kena jaga sebab zaman dia 18 ke atas ni dia dah mula tak apa nak dengar cakap, betul tak? Ataupun umur 12 dah tak apa dengar cakap. Sebab apa? Dah biasa hampir 10 tahun pertama dalam hidupnya dah diberi makan benda-benda yang kita mungkin tersalah panduan sebab kita tak belajar ilmu. Tapi malam ni kita bagi. Baik, nombor satu, dia ada banyak cara untuk kita mendetoxkan. Pertama sekali, anda semua dah tahu toxic substance yang masuk dalam badan kita memang beratusan, bahkan setengah orang kata sampai beribu yang kita tak nampak, yang secara halus, nano, dan kadang-kadang tak perasan pun ya. Dan pernah saya kata daripada ujung rambut sampai ujung kaki, termasuklah terutama sekali sebenarnya orang perempuan yang pakai makeup, yang pakai spray-spray dan sebagainya, masa mandi, masa lepas mandi, sebelum mandi, masa nak pergi kerja, balik kerja, kena buang makeup, lepas tu sebelum tidur nak kena moisturizer dan sebagainya. Masya Allah. Orang lelaki pula pun ada, sebab mereka juga akan terdedah kepada, kalau yang rajin kerja kat luar daripada office, maksudnya outdoor kan, mereka terdedah. Dan mereka yang juga suka pergi ke tempat-tempat seperti petrol station, tempat-tempat yang sampah sarap, bahan kumuhan, semua-semua ni lah. Itu kita belum lagi cerita tentang sampaikan sikat rambut tu, alat yang kita pakai tu pun kadang-kadang kena jaga. Dulu saya cerita tentang periuk, jadi masalah sikit kontroversi. Semua-semua tu sampaikan tempat cawan ataupun gelas yang kita minum tu, adakah diperbuat daripada seramik ataupun daripada aluminium, daripada gelas, buat daripada iron ataupun dibuat daripada copper, tembaga. Itu semua memainkan peranan yang penting. Alangkah tempat kita simpan air pun, di dalam kereta kita sebelum kita keluar ke office kan, saya kata kalau plastik-plastik yang kita gunakan pun menjadi masalah yang toksik. Jadi body kita tu sentiasa terdedah kepada bahan-bahan toksik. Okey, baik, sekarang nombor satu, dengar dan cuba praktikkan. Sebahagiannya free of charge, sebahagiannya you kena pergi cari kat market ataupun kena cari kat kawan-kawan yang ada tanam pokok-pokok yang tertentu yang saya nak cerita malam ni. Nombor satu yang free dahulu, boleh? Iaitulah udara. Okey, tak payah saya ceritalah. Daripada udara sendiri, kita banyak masalah tercemar daripada udara, termasuk mereka yang sentiasa duduk dalam office, yang tak keluar daripada bilik, yang orang kata terperangkap atau perap di dalam dinding-dinding batu ataupun tingkap yang tak terbuka, aircon all the time, aircon pula tak pernah disalin ataupun dibersih ataupun tak di servis dah dekat 2-3 tahun dah, padahal setiap 6 bulan mungkin kena servis. Saya pun tak perasan ada aircon vent dia tu kan yang keluar tu. Kalau you tengok di tepi-tepi tu, dia punya mold tu, cendawan dia dah cukup baik. Jadi nombor satu cara untuk menyelesaikan masalah tentang toxicity ialah kita kena cari peluang. Nombor satu, mencari udara yang bersih. Tak kira cara apa pun. Yang saya recommend selalu, kalau siapa dapat zaman sekarang, kalau terlepas sikit je peluang untuk pergi ke atas bukit nombor satu. Okey, saya ulang, atas bukit yang jauh daripada bandar raya yang besar-besar. Jadi kalau kita ambil Kuala Lumpur, di keliling Kuala Lumpur tu masih lagi tercemar. Tapi kalau jauh sikit di Banjaran Titiwangsa ataupun sebelah-sebelah Bukit Jelutong ni, ataupun kalau you tengok belah-belah Bangi jauh lagi, Putrajaya ke, kalau ada bukit-bukit, tapi kawasan tu pun dah banyak kereta kan. Jadi asap tu, smoke tu, kalau boleh jangan sampai kita naik bukit pun boleh lagi terhidu atau terbau asapnya. Sebab apa? Salah satu daripada cara untuk kita detox, terutama sekali bahagian paru-paru kita dan saluran pernafasan kita, ni antara yang terbaik kita jaga dahulu ialah udara bersih. Nombor satu. Nombor dua ialah di lautan. Bukanlah saya suruh you terjun masuk laut, saya suruh you ambil tepi pantai, by the seaside.
Ni dah dibuat kajian 2 tempat ni, atas bukit lagi tinggi lagi bagus. Janganlah sampai tak cukup oksigen pula. Itu dah gunung-gunung yang atas pada 2-3 ribu meter tu, saya rasa you nak naik pun susah nak sampai. Biasa-biasa bukit dan tepi pantai. Udara 2 ni adalah yang dipanggil negative ion. Walaupun perkataannya negatif, tapi sebenarnya dari sudut kesihatan, negative ion tu diperlukan sangat untuk kita menjadi sehat. Nombor 1. Ready? Jadi yang tak boleh buat di bandar-bandar besar lah. Walaupun hotel 5 star ke 7 star ke, kalau you keluar kat tepi swimming pool dan sebagainya, you kata wah punya cantik lah swimming pool, you tak tahu berapa kilogram yang dimasukkan setiap pagi oleh pencuci pool tu. You tanya dia orang berapa tan klorin yang dimasuk kat situ. Faham? Okay. So jadi jangan anda anggapkan kalau 5 star 7 star tu yang kat bandar tu semua memang nampak cantik, memang nampak mahal, kayangan tu tak. Tetapi dari segi kesihatan, dari segi detox, out. Tak maaf saya cakap, baru ni kan saya pergi ke mana? Saya pergi ke Langkawi kan. Saya, Tuhan bagi hikmah, tak duduk di Westin. Westin tu 5 star hotel lah, cantik lah. Dewan dia pun memang dekat dengan hotel tu, jadi ramai orang booking kat sana. Tapi saya dah fully book kat sana, saya terpaksa book di hotel yang Royal Yacht Club kan. Bawah pada 300 lah, maksudnya 400 dia punya apa bayaran dia tu. Tetapi dari segi udara dia, dari segi pemandangan dia, bukit dia, pulau dia, semua tu, itu adalah detox. You jangan main untuk you punya paru-paru you dan saluran pernafasan dan juga minda you. Sebab apabila minda tu dapat ketenangan, dapat dia punya suara dengan lautan bunyi tu, deruan ombak ataupun angin sepoi-sepoi bahasa tu, wah cun sangat. Faham? Jadi nombor 2 ialah dengan air pula. Ready? Minuman air kosong. Ini cara kedua. Bahkan saya nak nasihatkan you, jangan risau kalau you tak ada kemampuan nak beli bahan-bahan ataupun barang-barang yang mahal. Air kosong dengan garam je. Selalu saya kata air kosong dengan garam. Dan air kosong tu kalau boleh air yang bermineral, jangan air yang reverse osmosis punya style. Tak nak air yang kosong, tak ada mineral langsung. Sebab apa? Kalau you belajar daripada air zam-zam, air penawar terbaik di dunia, air zam-zam tu dia penuh dengan mineral. Tetapi pH-nya jangan terlalu tinggi. Of course tak boleh bawah pada 7 lah, lebih kurang 7.8. Tak apa, kalau you dapat air bermineral dengan calit garam, saya dah ajar semua tu. Ajar diri kita jangan takut kepada air. Walaupun ada guru-guru kesihatan kata jangan minum air terlalu banyak, takut nanti sampai dapat hyponatremia, tak cukup sodium, semua tu sabar. Yang sebenarnya kita selalunya minum lebih ke kurang? Jawab guys tu. Selalunya kita minum kurang daripada sepatutnya. Betul-betul? Sampai kita lupa pun. Kalau kat office tu dah buat kerja, memang 3-4 jam tak minum apa pun. Betul? Sampai dah kering bibir, barulah. Itu pun kadang-kadang tak apalah. Tunggu lunch time baru kita nak, sambil makan nanti baru minum. Rupanya minum dengan makan tak boleh campur. Kan saya dah ajar dulu, minumlah dulu. So minum every 2 hours at least. Saya ulang, every 2 hours. Tak payah banyak. Minum asalkan 1 gelas, paling tinggi 2 gelas pun dah lebih daripada cukup. Sebab apa? You check kencing you, kalau dah clear, dah crystal clear, okay, berarti you dah detox dan membantu buah pinggang you. Ni amat mustahak. Nombor 3, ready? Iaitu mandi. Ramai orang anggap mandi ni mandilah kan, bagi memang nak bersihkan badan, memang nak, you pun tahu nak sihatkan, nak cergaskan, nak rasa segar, betul. Tapi dari sudut detox, rupa-rupanya mandi ni ada satu jenis orang panggil tenaga yang mengelilingi kita. Kalau you ambil gambar aura, ini bukan soal mitos ke apa-apa. Memang boleh diambil gambar ni, dan bila kita tengok you punya aura, panas, sejuk, you punya warna merah, warna kuning, hijau, semua kan ada gambar computerized semua tu kan. Jadi kalau you boleh tengok gambar tu, bila you mandi dengan sebelum you mandi, lain beza. Jadi salah satu daripada aura cleansing, maksudnya kita membersihkan tenaga yang kan kadang-kadang orang tua-tua ni, dia cerita kat kita dulu, kita macam ingat kolot lah, kuno lah pendapat. Jangan pergi tempat malam-malam, kata nak maghrib kan, dia suruh balik rumah.
Jangan pergi tempat-tempat yang sekian-sekian, nanti dia bawa balik benda tu. Bukan kita suruh you percaya, tetapi aura ni memang ada, orang panggil apa, kebetulannya, sehingga kan kita tu macam magnet. Betul tak betul? Kadang-kadang kalau kita berkumpul dengan kawan-kawan yang negatif, yang sedih cerita, balik pun kita takkan nak boleh ketawa sangat kan. Kadang-kadang termasuk juga terpengaruh. Ataupun kita pergi tempat yang orang bersemangat, positif, yang gembira kan, mau tak mau kita walaupun kadang-kadang sedih, balik macam terbawa-bawa cerita. Jadi pembawakan tu harus kita 2 kali sehari, ataupun minimumnya saya rasa sekali sehari tu jarang kan. Kita orang yang ambil sembahyang pagi sampai kita maghrib semua tu, kita ambil 2 kali sama mandi, betul tak? So mandi 2 kali sehari tu dah sesuai sangat. Sekali pagi, sekali petang. Faham? Sebab kita nak detox kita punya aura. Ni tenaga yang sentiasa menjaga kita sebenarnya, ataupun kita menjaga dia. Kalau rasa segar, berarti cantik lah. Sebab tu sebelum mandi dengan lepas mandi rasa beza. Okay? Dan air selalunya saya minta kalau nak buat detox, pakai air sejuk, air yang kosong lah maksudnya, bukan air panas. Air panas di Malaysia ataupun di negara kebanyakannya ada klorin. Faham? Baik. Right. Seterusnya saya bagi nombor 4 sekarang. Always kalau nak minum, siapkan honey, dengan kalau nak campur dengan air suam pun boleh, dengan air panas, setiap hari pun boleh. Lagi satu yang meningkatkan tenaga supaya toxicity dalam badan you takut, sebab dia ni memang kuat power dia, ialah turmeric. Turmeric tu maksudnya apa? Kunyit. Dan kalau you belajar daripada perubatan orang-orang yang daripada kawasan India, Pakistan semua, mereka amat percaya kepada neem, N-E-E-M. Neem tu maksudnya daun semambu, pakai daunnya ya, buat masak periuk lah. Daun segenggam, selalu saya kata kalau satu cawan punya daun, minimumnya 3 hingga 4 cawan air. Lepas tu dimasak periuk, orang panggil masak periuk, sampai lebih kurang 1/3 airnya telah jadi wap, dah hilang, turun dia punya tingkat ketinggian air tu pada 2/3 ataupun sampai setengah pun tak apa. Tapis elok, minum. Saya ulang, honey boleh campur dengan turmeric, kalau nak buat 2 sekali pun boleh, ataupun asing-asing pun boleh. Nak campur sikit lagi dengan neem pun boleh, daun semambu. Ini bagus untuk kita mendetoxkan body kita dan meningkatkan tenaga yang cukup bersemangat. Okey. Satu lagi, di samping you minum ni, boleh tak you tambah sikit? Sebab dalam perubatan yang saya mengajar diri saya dulu, untuk saya kongsi dengan anda, dia tak boleh cuma fizikal, dia mesti memainkan dengan spiritual juga. Maksudnya dengan soal roh dan minda kita. Sekarang perkataan minda ni macam ni, setiap kali you buat apa pun yang saya cerita ni, you kena belajar, orang kata apa, live in the moment. Ramai orang dia lupa dia tengah hidup. Dia lupa yang dia tengah, macam sekarang, you sedar tak you tengah dengar I ni? You tengah syukur tak you boleh dengar? Susah kan kita nak feel, nak syukur, at the same time kadang-kadang nak fikir apa yang doktor mengajar lagi, tu tak? Tapi kalau you lupa langsung, orang psikologis mengatakan, dia panggil 30 second rule. Saya nak lepaskan kepada anda malam ni juga. 30 second rule, undang-undang ataupun konsep 30 saat ni ialah, jangan biarkan lebih daripada 30 saat tidak berada dan tidak merasai waktu yang you tengah berada di mana tu. Maksud saya begini, katakan you tengah dengar macam ni, cuba dalam 30 saat tu jangan terlalu you terlupa diri yang you tengah dengar, yang you tengah belajar. Kalau tidak, otak kita ni dia orang panggil monkey thoughts, pemikiran yang macam monyet, macam kera, dia suka lompat-lompat. Kadang-kadang tengah dengar macam ni pun, kepala you dah terfikir tentang, tadi saya cakap pasal bukit, you dah tengok bukit mana pula nak pergi, betul tak? Ataupun you tengok, kalau saya kata walaupun saya dah cerita pasal honey, pasal madu, tapi you masih lagi teringat benda yang lama tadi, yang pasal nak pergi ke pantai mana pula, katakan nak pergi pantai Cenang lah, ataupun pantai Terengganu. Sekarang ni bahaya sikit lah kan, kat Kelantan semua tu masih hujan dan sebagainya. So katakan you dapat peluang, jangan terlalu
tak fokus kepada yang tengah berada sekarang di mana dan apa yang tengah buat. Itu maksud saya. Sebab setiap kali saya pun sama je. Ni tengah cerita kat you ni, sebaik saya boleh fokus dengan you. Sebab saya terpaksa memfokus kepada you. Tapi kalau saya buat pelajaran saya, mentelaah sendiri, kadang-kadang tu fikir, besok aku nak cerita apa pula. Dia orang nanti bosan lah dengan cerita aku. Nampak? Dia tak fokus kepada sekarang. Dia cerita pasal yang belum pasti dan besok, lusa, tahun depan, tahun 2030 semua. Bukan tak boleh, tetapi saya nak ajar supaya untuk kita mendetox. Kan topik kita mendetox. Otak kita ni cuba jangan terlalu merewang ataupun melayang-layang ke tempat lain. Sesekali you tarik balik. Jangan biar lebih pada 30 saat. Sebab setiap 30 saat you lal tu maksudnya you jadi terang-terang, terapung-apung, dia akan tarik ke tempat lain. Faham? Cuba dulu. Sambung. Saya nak bagi lagi, iaitu dalam bahasa lagi sekali orang bahagian Timur Tengah dan negara-negara bahagian kontinen India, Pakistan sampai Burma pun masih lagi gunakan konsep yang dinamakan oil pulling. Ni untuk detox. Untuk menghilangkan racun dalam badan kita, bahan-bahan yang toksik, dia pakai minyak yang dikulum. Dan kadang-kadang dia kumur sikit, tapi bukanlah kumur sampai keluar tik gigi semua. Sebab maksudnya kita kena buat ni sebelah pagi sekali, kalau boleh sebelah malam sekali. Kalau tak mau buat 2 kali, minimum sehari sekali. Yang paling baik ialah waktu pagi, sebab masa tu you nak detox kan semua dalam badan you yang semalaman liver semua dah proses untuk you, tinggalan tu dia boleh tarik, atau dia panggil oil pulling, tarikan minyak. Minyak apa boleh pakai? Minyak biasa je. Kita boleh pakai minyak kelapa sawit, tapi minyak kelapa lah, tak teruk sangat. Minyak olive, ataupun minyak, kalau saya pakai minyak sacha inchi oil. Saya buka 2 sachet sebab kena lebih kurang 1 sudu besar. Nak masuk dalam mulut, nak kita orang panggil apa, saya panggil pakai tengkulum lah, ataupun saya kemam dia. Faham kemam tak? You macam tu sikit, lepas tu you biarkan dia macam kumur-kumur yang tak telan langsung dan tak buang langsung. Dia main kat situ je. Dia swish. You macam putarkan you punya minyak tu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jangan telan dan jangan buang. Selama berapa minit? 10 boleh tahan tak? 10 hingga 15 minit. Saya tak buat hari-hari, tapi kadang-kadang kalau saya teringat, saya buat lah. Sebab kita kena siapkan minyak tu di dalam toilet kita. Cuma jangan buang lepas you habis tu. Nombor 1, you tak boleh telan sebab racun-racun tu dah ditarik masuk ke dalam minyak tu. Minyak dalam mulut yang kita kulum, kumur, kemam semua tu, 15 minit you nak buang, you buang tempat yang tak block you punya pipe, nanti takut tersumbat pula kan. Faham-faham lah tempat you buang minyak selalu kat mana. Biar dia sama kat situ. Siapkan botol asing untuk setiap hari you buat, ataupun selang sehari ke kalau nak buat. Kalau body you toksik sangat, terlalu banyak masalah kulit lah kan. Kalau toksik ni macam-macam berlaku kat kepala kita, pening lah, sebelit lah, macam-macam. Bila toksik, badan kita jadi tak sihat lah kan. Tapi saya kata oil pulling ni dah berzaman-zaman orang buat. Lepas you buat tu, bila you dah buang, ingat jangan telan sedikit pun sebab banyak bahan toksik kat situ. Buang terus. Lepas tu nanti you mandi dan sebagainya, you tengok macam mana perasaan you. Rasa ringan badan. Sebab apa? Banyak bahan-bahan toksik yang dah keluar. Maklum saja, lidah kita ni, bahagian mulut dan lidah terutama sekali, dia ada signal yang ada connection, ada kesinambungannya dengan otak, dengan paru-paru, dengan jantung, dengan liver. Dia macam ada konsep yang dipanggil macam refleksologi juga. Tetapi ini Ayurvedic medicine dah amat terkenal orang buat oil pulling. Okey. Satu lagi ialah lemon water. Saya pernah mengajar kat you buat lemon water. Tengok balik saya punya video lemon water. Okey, kita nak habis sikit lagi. Lepas tu istinsyak. Okey, yang ni siapa yang ikut betul-betul sunnah Rasulullah SAW kan, bila masuk air tu you sedut. Sedut sebelah-sebelah pun boleh buat, nak buat dua-dua belah pun boleh. Tapi saya sendiri kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, sebab kadang-kadang tak berapa comfortable. Tapi bagi mereka yang dah banyak badan toksik, ini salah satu cara lagi untuk kita sedut air, masuk ke sini, keluar ke sana pun boleh, asalkan nanti you agak comfortable, agak selesa buat, boleh.
Okey, kalau yang ni diamalkan memang patutlah rupanya istinsyak ni memang antara amalan yang terbaik untuk detox. Lebih-lebih lagi untuk masalah sinus dan masalah asma, masalah paru-paru lah. Lagi sekali, pernafasan mainkan peranan yang penting. Kalau you boleh cari teh hijau, amalkan teh hijau. Dan kalau you pergi kedai-kedai India, di Malaysia pun ada jual buah amla, nama AMLA. Buat teh amla ada. You pergi kedai tu kata you nak, kadang-kadang dia dah keringkan untuk you pun. Buahnya buah amla, very famous, one of the best fruits Tuhan bagi. Tuhan tu maha kaya dan maha adil. Dia bagi Arab buah kurma, buah ratab, buah ni lah, maksudnya black cumin, habatus sauda, olive. Malaysia dia bagi apa? Dia bagi kita macam moringa kan, merunggai, tapi merunggai asal pun daripada kawasan negara-negara India, Ceylon juga. Tetapi yang kat Malaysia ni ada buah avocado dah sekarang, buah sirsa kan. Bagus-bagus ni semua ni. Daun pandan kita ada, daun karapolai, semua tu bagus-bagus. Tetapi kita masih juga ada garlic, ada ginger. Tiga-tiga ni, turmeric, garlic, ginger pun boleh memainkan peranan. Lagi satu, siapa yang ada steam punya pipe ke ataupun gadget ke yang keluarkan steam, faham tak, yang keluarkan wap, you boleh main dengan wap. Boleh untuk detox juga. Baik, kita tutup cerita dengan satu konsep namanya berpuasa. Jadi banyak kali dah saya cerita tentang puasa. Saya rasa tak perlu saya ulang kot, sebab orang semua dah tahu berpuasa adalah cara detox yang paling internasional. Sekarang ni tak payah orang Islam lagi nak cerita pasal puasa saja. Masalah puasa lebih daripada 16 jam satu hari. Kita kadang-kadang kat Malaysia 13 jam, 14 jam je, betul tak? Paling lama kan, betul tak? Dia orang kadang-kadang sampai 3 hari turut-turut dia buat water fasting dan sebagainya. Berarti dah dikenal pasti puasa tu adalah memang amalan yang terbaik. Kan semalam baru saya cerita kenapa negara Timur Tengah antara terendah masalah kanser. Penyebab utama apa dia? Sebab rajin berpuasa. Baik, saya nak bagi resipi sekarang sebelum you tutup cerita malam ni. Walau bagaimanapun, kalau tengah you buat apa yang saya cerita ni, dia berlawan, faham tak? Dia ada healing crisis. Maksudnya daripada you baik terus, you rasa segar, lepas pada you buat detox ni, katakan air mencukupi, puasa pun dah cantik semua, sekali badan jadi macam flu, macam sesama, macam rasa sakit, rasa letih, rasa pening kepala, kadang-kadang sakit naik balik kawasan perut yang kembung tu, ataupun kadang-kadang naik gatal kulit, kadang-kadang urine pun kencing pun bertukar warna kan, kadang-kadang mata pun nak kelabu balik sikit-sikit, dan buang najis pun nampak macam berminyak. Itu dipanggil healing crisis, ataupun dalam bahasa sains dia panggil Herxheimer's reaction. Herxheimer's ni nama sains, tapi kita cakap orang panggil detox punya efek cukup lah. Dia kesan sampingan kadang-kadang semasa dia nak keluar racun-racun tu, dia tangkap bawah body kita, sel-sel kita pun rasa macam, itulah tadi saya rasa saya kata apa tadi, macam sakit, macam pening kepala, dan macam tak sihat kan, letih. Okey, anda pernah dengar bisphenol A kan, daripada plastik, heavy metal sekarang dah banyak daripada makanan seperti ikan, ada mercury, banyak juga makanan-makanan yang kadang-kadang dia tulis warna, dia ada code dalam you punya supermarket tu, kalau di kali kat belakang ada code dengan pewarna, dengan pengawet lagi, dengan ada gula yang dia tak sebut gula dan sebagainya, tu berlambak-lambak dia punya toxic substance. Dan paling takut saya nak cerita kat you sekarang, nasib baiklah ni dah mula kena ban kat negara-negara moden. Dia orang boleh ambil sewage sludge. Tahu sewage tak? Sewage ni bahan kumuhan yang kita buang najis tu, yang kita buang daripada toilet kita tu, yang pergi ke pipe besar, kalau kat tepi-tepi laut kadang-kadang dia lepas je kat laut semua tu. Ada kan negara-negara yang tak jaga elok. Rupanya sekarang ni dia orang ambil sludge ni, ataupun bahan-bahan yang keluar daripada kumuhan yang kita tak mau ni, mereka boleh tukar sekarang. Ada modernnya sains pakai ni lah, teknologi baru, sampai dia kata boleh jadi organic byproduct. Tak gila kau? Maksudnya dia boleh keluarkan sampai bersih, sampai diberi makan kepada pet. Selalunya
dia tak berani lah kot bagi pada manusia. Jangan-jangan katanya sebahagiannya dah termasuk ke supermarket pun. Ni cerita benar. Dan sebab makanan pet, kucing, anjing, burung-burung semua ni, ikan semua tu, mereka ambil daripada bahan sewage sludge ni, bahan kumuhan tempat orang dah tak mau najis semua ni, dijadikan elok balik. Maklumlah, boleh apa dimatikan bakteria semua tu. Tetapi I tak tahulah sama ada kucing kita nak dibenarkan makan tak benda-benda macam ni. Contoh, jadi kalau sampai macam tu sekali, ada beribu toksin yang dah masuk, sampaikan dia boleh ikut macam hormon pun ada. Maklum sajalah, dalam air kencing najis-najis semua tu, ini sampai macam tu sekali. Jadi kita nak you ambil resepi yang paling bagus sekarang ialah dengan cruciferous vegetable, makanan sayur-sayuran yang menghijau, yang rangup. Selalu saya cerita, ni makanan orang kanser ni sebenarnya. Cruciferous ni termasuklah seperti kale, pernah dengar kan? Bayam, cabbage, gubis, pak choy, Brussels sprouts, apa lagi? Cauliflower, brokoli, semua-semua tu selalu saya ulang. Ada radish, ada lobak, ada carrot, semua-semua yang rainbow color tu, you kena lebih-lebih lagi yang menghijau. Termasuklah kalau boleh wheatgrass, pernah dengar wheatgrass, spirulina, yang organik lah. Jangan pula dia orang pula ambil di kolam-kolam yang bukan-bukan tu, jaga baik. Okay. Dan selalu saya kata ginger, garlic dengan lemon, jangan lepaskan peluang. Ini semua untuk mendetoxkan. Lepas tu yang saya suruh kopi sekarang ialah, tengok buat smoothie, nak bagi sedap sikit lah dalam hidup kita ni. Cranberry, pernah dengar cranberry tak? Yang blueberry lah, blackberry, kan berry-berry tu, mulberry ke, semua tu boleh pakai. Tapi campur dengan almond seed, badam tu, lepas tu banana, pisang bagi manis sikit. Lepas tu santan, sebenarnya dia suruh bubuh susu, saya tukar suruh bubuh santan yang you perah sendiri. Lepas tu almond seed lagi, lepas tu orange sedikit. Campur semua ni, buat smoothie. Yang ni antara terbaik untuk detox. Saya dah cerita tentang puasa, saya dah cerita tentang sedikit exercise yang you perlu buat, berjalan. Kalau tak mau exercise langsung tak boleh, sebab exercise juga orang kata apa, rejuvenate, menghidupkan kembali peredaran darah secara natural. Jalan je, tak payah laju-laju, tak payah lari kuat-kuat, just take a walk, okay? Just take JZ. Ingat saya cerita apa? Jalan dan zikir. Tak apa. Yang penting malam ni ialah apa lagi boleh buat, iaitulah tambah dalam air setiap kali you tambah nak minum tu, tambah nama satu bahan yang saya siapkan untuk diri saya, namanya R-Extra. Yang ni dah masuk 19 tahun, nak masuk 20 tahun. Kecil je botol. Saya pernah cerita kat you kan? Dalam tu ada nama fulvic acid. Nama tak ingat tak apa, tapi nama yang you kena hafal ialah R-Extra. Kecil je botolnya. Buat 5, 6, 7 titik dalam you punya air minuman, dah cukup untuk dia hisap. Dia juga menghisap orang panggil apa, racun-racun yang nano, yang kecil, yang halus, yang tak nampak daripada badan kita. Namanya R-Extra. You boleh check, you boleh google, namanya fulvic acid asalnya, tapi kita dah buat bagi tambahan yang baru supaya dia lebih berhasil untuk, maklum sajalah, untuk minuman pagi sekali lebih kurang 7 titik, malam lagi 7 titik dalam air biasa, sambilan kita letak juga garam. Yang ni sebab mineralnya hampir 80 lebih mineral dalam tu. Untuk apa mineral ni? Satu, nak bagi supply mineral untuk badan kita. Rupa-rupanya mineral ni juga memainkan peranan untuk mendetoxkan, menghisap bahan-bahan yang toksik dalam badan kita. So jangan lupa kepada R-Extra, insyaAllah. You pernah main dengan activated charcoal tak? Masa you cirit birik tu, kalau you rasa body you terlalu banyak makan benda-benda yang tak betul, pada hari tu you boleh rasakan badan panas dan sebagainya, walaupun belum cirit, you ambil activated charcoal 2 biji. Okay, cukup, jangan lebih, sebab nanti boleh sembelit pula nanti. Charcoal yang hitam tu, yang macam tablet tu, yang makan masa cirit tu, okay, boleh ambil activated charcoal atau bentonite clay ataupun zeolite. Tak apalah, you ingat satu cukup. Activated charcoal ni yang saya lebih senang recommend, sebab nombor satu, dia tidak toksik badan kita, dan dia tidak menukar wajah najis you teruk-teruk sangat sampai hitam ke apa-apa. Tapi namanya activated charcoal. Murah pun murah. Okay, dah. Ada orang tanya saya, boleh tak buat dengan kacang bendir yang orang cakap-cakap tu? Boleh.
Ya, kacang bendir adalah salah satu lagi cara yang tak sempat saya cerita malam ni. Ambil rebus pula, rendam kacang bendir yang dipotong ujung yang tajam tu, potong sikit, cuci elok-elok, rendam lebih kurang 4-5 batang ladies finger ni. Lepas tu besok pagi you rebus dia, lendir-lendir ni rebus sikit, lepas tu you tapis semua, you minum. Air kacang bendir ni bagus. Lagi satu, buat teh halba dengan teh yang dibuat dari fenugreek halba. Dan last kali tadi saya dah cerita, jangan lupa kepada green tea dan kopi, yang macam gayo kopi tu bagus untuk liver detox. Okey, tetapi setiap hari jangan lupa kepada macam saya kata apa tadi tu, yang setiap pagi you boleh buat dengan lemon water. Kalau dulu saya ajar you dengan celery, air tu bagus, sambung je. Air bali kalau boleh, kan semua tu saya dah cerita. Yang tu semua kalau tak sempat saya cerita malam ni pun you boleh sambung. Bahkan celery dengan bali macam bagi saya tu macam rutin, macam wajib pula. Dan selalunya saya picit air ekstra dalam air kosong. Cukup dulu. Saya rasa dah banyak saya bagi, mungkin you tak boleh ingat semua. Sebab tu saya suruh you kopi, pilih mana yang satu murah, nombor 2 yang serasi dengan you. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.